Okey, Assalamualaikum. Okey, jadi sekarang jam 12, berapa? 12.56, nak masuk pukul 1 pagi. So, untuk mengelakkan mat terjerit-jerit buat video ni, jadi mak pakai mic lah. Mak pakai mic. Harap korang dengar lah suara mak ni. Mak tak nak jerit-jerit sangat, dah pukul 1 pagi dah. So, malam ni mak bukan nak cerita seram pun. Tak ada, mak tak ada nak cerita seram pun. Jadi mak macam biasa, kalau korang tengok background ni, mestilah mak nak cerita pasal motor Waifuku mat ni lah. Jadi sebenarnya mak nak buat satu video react pasal motor Waifuku mat ni yang baru-baru ni. Kalau korang ada tengok dekat channel gua, Faiz ada up part 1 dan part 2 berkaitan motor wanted ni. Jadi Faiz gelarkan motor ni adalah motor paling wanted pada malam 27 hari bulan tu. Jadi apa cerita di sebalik motor wanted ni, korang boleh check ataupun korang boleh tengok dulu video dekat channel Faiz, channel gua part 1 part 2, ataupun korang layan video mak sampai habis, mak akan cerita. Dan untuk kefahaman korang, korang layan juga video dekat channel gua. Jadi untuk description tu mak ada tulis untuk link mak ada letak dekat description lah, bagi mudahkan korang. Jadi yang mana-mana korang belum subscribe channel gua, korang subscribe dulu channel gua, tolong support sahabat mat, dan korang layan video dia. Jadi kebetulan yang mana belum subscribe channel mat ni, korang boleh subscribe juga, tanda support mat pula. Macam tu. Jadi kita teruskan cerita apa sebenarnya kisah dengan motor wanted ni. Okey, jadi alkisahnya motor ni pada mak tak salah hari tu hari Sabtu rasa. Hari Sabtu, malam Sabtu lah, malam Sabtu tak salahnya. Jadi pada hari tu mak tak dapat nak follow ride lah. Jadi sebelum tu dalam malam hari Jumaat rasa, malam Jumaat tu yang esokkannya Sabtu tu, Faiz ada telefon mat. Dia bagi tahu mat, dia kata dia berhajat untuk pinjam motor mat ni untuk rakan dia, yang tak ada motor lah, untuk join pergi ke Lasik Lemak Hijau dekat Srijaya tu lah. Jadi sebelum daripada kejadian dia nak pinjam motor mat ni, mat sendiri pernah ada bagi tahu dia, kata kalau ada siapa-siapa yang berminat atau teringin nak pinjam motor mat ni, mak benarkan lah, dengan alasan untuk orang kata bawa dia jalan jauh sikit sambil-sambil cas bateri lah. Sebab motor mat ni pun baru hidup setelah sekian lama dan belum ada join mana-mana ride lagi. Mak sendiri pun tak ada masa lah. Dan kalau ada yang korang bertanya kenapa mak sendiri tak ikut pergi Srijaya, sebenarnya pada hari Sabtu dan hari Ahad tu mak ada join event keusahawanan lah. Jadi mak ada buka gerai berjual dekat event tu lah. Jadi mak tak dapat follow. Jadi mak relakan motor mak ni dipinjam oleh rakan Faiz lah, dan Faiz sebagai pemegang amanah lah. Okey, bercerita pasal alkisah macam mana terjadi motor ni wanted pada malam tu. Jadi alkisahnya petang tu dah berjanji pada malam tu Faiz akan datang lah dengan rakan dia untuk ambil motor mat ni. Sambil-sambil tu mak ada pesan pada Faiz tu tolong ambil motor TZM mat yang ada dekat bengkel, lepas untuk repair kerosakan yang balik daripada ride Chenor dulu, yang mak kata ada cap ubah rosak lah konon-kononnya. Sebenarnya ignition key kan. Okey, so motor tu Faiz yang tolong bawa balik untuk mak lah, halang-halang dia datang sini ambil motor Waifuku mat ni. So sebenarnya mat ada berjanji untuk berjumpa sebelum dia orang pinjam motor mat ni. Mak nak cerita PA motor mat ni, sebab motor ni bukan motor orang kata biasalah mat buat. Mak tune enjin dia berdasarkan kesukaan mat, dan PL yang mungkin orang lain tak tahu, mak nak cerita lah. Jadi hari tu masa Faiz datang rumah mat ni, mat tak balik kerja lagi. Jadi dia pun ambil motor tu dengan tak tahu apa-apa lah alkisah motor ni nak kena buat apa, PL dia macam mana dia tak tahulah. So antara PL motor mat, kalau yang korang tengok video Faiz tu, PL motor mat adalah bila nak free gear, dia nak free gear dia tak boleh free dalam keadaan berhenti.
Dia tak boleh free dalam keadaan berhenti. Maksudnya dalam keadaan tengah bergerak sebelum sampai ke traffic light contohnya, dia kena free gear masa motor tu tengah bergerak. Sebab kalau korang perasan, Mat ada pakai ni, foot rest. Kalau korang perasan, Mat ada pakai foot rest. Foot rest ni Mat pakai sebab daripada exhaust ni lah. Dia tak boleh lalu bawah kata stand yang biasa tu kan. So Mat kena pakai foot rest racing ni lah. Jadi untuk foot racing ni belah sana, gear dia kalau yang standard gear dia boleh macam tu kan. Okay, so yang ni dia pakai sub. Okay, so dalam keadaan tak bergerak, sub tu agak susah nak menggerakkan gear. Jadi dalam keadaan bergerak dia lebih ringan. Mungkin sebab gear tu sedang bergerak tu macam mana tak pastilah. Okay, tu salah satu. Yang kedua, motor Mat ni dia lebih kepada low compress, low ratio. Ratio dia rendah je. Tapi dia main ratio rendah. Ratio Mat tak pasti. Yang Mat tahu low compress je. Yang Mat tahu low compress je. Jadi dia punya power dia masuk agak lambat. Jadi macam CR yang Mat buat untuk motor ni dalam 11 lebih. Biasa motor orang akan buat CR dalam 12, 12.5 ataupun rapat 13. Bacaan CR dia lah, compression ratio. So ratio untuk compression ratio untuk motor Mat ni dalam 11 lebih sahaja. So kenapa Mat buat gini? Mat memang sengaja buat compression ratio ni rendah. Sebenarnya sebelum ni Mat tune cukup 6.6-12, tapi lepas ada coating sikit, lepas ada masalah sikit, apa nama bah sangkut. Okey, bah minyak ke rasa, bah minyak ke bah exhaust sangkut. Jadi buat satu pocket bah untuk mengelakkan kena dekat piston lah. So daripada situ compression ratio daripada 12 dah turun jadi 11 lebih lah. Jadi dekat situ power motor Mat ni dia masuk agak lambat. Jadi bila orang ulas total dengan mengejut, sebenarnya power Mat dia memang masuk agak lambat. Jadi Mat nak cerita benda tu lah kepada peminjam motor Mat tu, tapi tak jadi, tak dapat nak cerita. So bawa motor dalam keadaan yang tak tahu apa-apa lah, bawa gitulah. Okey, so lagi satu yang sedia maklum, motor Mat ni memang agak, tengok ni memang agak mengundang masalah lah. Kalau ada apa-apa yang mengundang lah sikit dengan piping open yang Mat letak dekat motor Mat daripada segi Ipoh ni, memang betul-betul membingitkan suasana highway tu lah. Highway tak kisah lagi, highway panjang. So yang membisingkan, orang kata membingitkan kawasan-kawasan yang dia lalu, contoh-contoh kawasan perumahan. Jadi exhaust ni memang dia punya, orang kata, tahap kebisingan tu agak boleh tahan lah. Jadi pasal tu dalam masa PKP Mat tak suka-suka nak start motor dan orang kata panaskan enjin dalam kawasan rumah lah. Mat rela biar motor Mat ni habis bateri, ataupun kalau nak betul-betul panaskan enjin, Mat kena start dan pergi pusing lah jauh-jauh untuk menghormati jiran-jiran sebelah lah. Kita main, kita minat kita untuk main motor tak ada hal, tapi yang penting kita kena ingat orang sebelah kita. Mungkin ada orang tu minat motor, ada juga yang tak minat, mungkin ada anak kecil ke benda. Kita minat, kita jangan menyusahkan orang lain, tu je. So untuk motor Mat memang tu lah masalah exhaust bising. Tapi buat masa ni Mat masih lagi dalam, orang kata, minat motor ni dalam keadaan liar macam tu. Jadi Mat biarlah, mungkin akan datang, mungkin akan tukar standard balik, insyaAllah. Mungkin lah. Okey, jadi alkisahnya pada malam tu, okey, dia orang pun dah pergi dah. Dia orang ambil motor tu pun petang. Jadi Mat balik daripada meniaga tu dalam pukul 6 lebih lah. Tak sempat dengan dia orang, motor dah pergi dah 6 lebih. Mat duduk kat rumah sampai pukul 11 lebih. Sampai pukul 11 lebih Mat rasa pelik, tak balik lagi ke daripada nasi lemak hijau ni kan, tak balik lagi ke. Jadi apalah, mungkin nak dekat-dekat pukul 12 kot dia orang akan balik lah. Jadi dia orang hantar motor dalam pukul 12, tapi nak dekat-dekat pukul 12 tak tahu apa cerita. WhatsApp pun tak ada, apa pun tak ada. Jadi Mat pun yelah, kita risau lah, takut ada apa-apa terjadi, takut accident ke, na'udzubillah lah, minta sempang lah. Tapi takut jugalah, takut. So Mat pun
ada hantar WhatsApp tapi tak dibalas, dan mak ada telefon. Jadi WhatsApp mak dibalas oleh Faiz. Dia bagi tahu mak dia orang dalam satu keadaan di mana yang mak sendiri sebenarnya memang kata keadaan yang kita tak nak. Yang mak pesan, kalau boleh bawa motor ni jaga-jaga. Kalau ada roadblock, minta pandai-pandai lah. Sebab kebetulan masa roadblock, masa Faiz pinjam motor mak ni, motor mak ni dalam keadaan macam ni, bukan standard macam ni, dan lebih mengharu birukan lagi. Motor ni mak belum beli ke jalan dan rotek lagi. Tapi memang mak cerita, kalau nak pakai boleh, tapi rotek tak ada. Jadi kalau ada apa-apa, pandai-pandai lah. Jadi dia pun faham dengan keadaan ni. Jadi kalau jadi apa-apa, dia bertanggungjawab lah, sebab mak dah cerita awal-awal lah. Jadi apa yang dibimbangkan tu menjadi kenyataan. Maknanya macam dalam video Faiz, dia masuk je exit Sriwijaya tu, laluan motor, terus ada polis blok dengan jalan raya, tahan, ambil kunci, settle untuk part 1 tu. Tak ada apa. Jadi korang yang mana tengok part 1 tu, korang kena tengok part 2. Cerita macam mana Faiz cerita keadaan dia orang dekat balai. Okey, untuk part 2 pula, mak sendiri pun tengok, mak sendiri pun merasa agak cuak lah dekat situ kan. Mak tengok video tu balik, mak rasa wah, ni memang situasi yang memang agak cuak lah. Kalau mak sendiri yang hadap kan, memang cuak. So berbalik pada cerita malam tu dekat rumah, mak ada check dah sekejap dengan Faiz. Dia check sekejap, dia kata, Mat, apa yang kau nak, apa yang kau tak nak dah terjadi, Mat. Lepas tu mak cakap lah, apa hal? Accident ke? Bukan. Roadblock ke? Sudah. Motor macam mana? Motor kena tahan. Sudah. Kata mak, nanti aku WhatsApp balik lah. Sekarang ni tak boleh nak WhatsApp. Okey lah mak, faham lah, sebab dia buat dekat balai. So dalam tempoh tu masa kat rumah memang agak resah lah. Resah, gelisah lah, jangan cerita lah. Motor ni yang dekat balai, tak tahu apa cerita. Jadi bila mak dapat tahu lagi, lepas tu dalam sekian lama, mak tunggu dalam pukul berapa lah? Pukul 2 ke pukul 3 pagi. Mak tak pasti. Tapi masa tu mak tak tidur lagi. Masa tu dekat dapur tengah mak bantu teman-teman, bukan bantu sangat lah, mak teman-teman kakak ipar dia masak untuk meniaga besok. Jadi masa tu mak duduk lepak-lepak tunggu, jadi dapat mesej daripada Faiz. Faiz bagi tahu, alhamdulillah motor dah settle. Alhamdulillah saman pun tak ada. Dan alhamdulillah, tak cerita lah, alhamdulillah berkat mungkin orang kata berkat dia lah. Mungkin berkat dia lah, Tuhan nak bantu dia, sebab kita bukan pergi mempit kan. Macam tadi ada satu lagi mak tertinggal. Mak ada pesan, kalau bawa motor mak ni jangan fly, jangan mempit, betul-betul nak pergi ride saja. Jadi mak cakap gitu. Sebab kalau jadi apa-apa kan, jadi susah kan, accident ke apa kan. So alhamdulillah mungkin berkat orang kata, tak tahulah polis tu lembut hati ke, dia bagi warning je lah dekat Faiz, bagi warning je. Jadi alhamdulillah motor ni berjaya dibawa balik tanpa saman dan tanpa cerita, alhamdulillah. Cuma daripada nasihat-nasihat tu, kena ambil pot jugalah nasihat tu. Maknanya kata tukar exhaust standard apa semua. Okey. Untuk orang yang melihat video mak ni, mak nak cakap ke orang, motor ni bukan daily ride. Motor ni bukan motor daily ride. Jadi motor ni memang minat mat untuk buat motor ni, dah simpan. Kalau ada ride pun mak tengok ride ke mana kan. Gitu. Jadi ride ni lebih kurang kepada tengok luck lah. Kalau kena, kalau tak kena alhamdulillah. Gitulah maknanya, sendiri buat sendiri tanggung. Lebih kurang macam tu lah. Okey, berbalik pada cerita Faiz tadi. Jadi alhamdulillah dia pun dah settle, dia pun dah balik. Dia betul-betul dia
Yalah amanah kan, motor mat ni amanah. Dia untuk merayu kepada polis tu. Alhamdulillah polis tu nasihat, cuma jangan jumpa dia balik lah. Jangan jumpa dia balik. Jadi beringat-ingat lah. Jadi mungkin daripada malam tu Pak I sendiri pun tak berani dah nak pinjam motor ni. Jadi mat dah bagi satu pengalaman yang sangat bermakna pada dia. Dia nak rasa macam mana jadi mat bawa motor ni. Jadi bukan sebarang-sebarang orang mat bagi pinjam motor ni. Jadi tanyalah kepada dia. Dia dah orang kata dapat pengalaman macam mana naik motor wanted macam ni. Macam mana naik motor wanted macam ni. Jadi setiap kali bawa tu rasa risau, rasa bimbang. Tapi semangat ataupun orang kata adrenalin yang membuat-buat nak bawa juga. Ini minat kita kan, mungkin belum cukup tua lagi lah untuk bawa aero slow, tak tahulah. Jadi macam Mak cakap tadi, kalau korang ada minat macam Mat buat modi macam ni, satu yang Mak harap ke korang, jangan menyusahkan orang. Tu je, jangan menyusahkan orang. Jangan jadi macam pergi merempik-rempik, buat bising dekat orang. Kau nak pakai aero letup-letup terpulang. Tapi kalau korang nak lepaskan kau punya gian, kau orang modi motor, mesti kau orang nak dengar letup-letup ke, kau pergi jauh-jauh. Tu je cakap, orang takkan marah kan, duit-duit korang, betul tak? Jadi kita buat apa yang kita suka ni, jangan sampai orang benci. Itu yang penting, itu yang penting lah. Jadi berbalik pada cerita tadi, jadi lepas dah settle alhamdulillah. Mat pun bersyukur, Pak I bagi tahu alhamdulillah Mat macam ni dah dia bercerita. Mat pun alhamdulillah Mat bersyukur. Tapi dalam satu kerisauan, dalam satu rasa cuak tu, sebenarnya ada rasa geli hati juga. Sebab sebenarnya kalau nak ikutkan, kawan Pak Is yang bawa motor ni. Jadi sampai satu masa, sebelum sampai dekat si Jaya lagi, motor Pak Is buat hal. Jadi parking dekat Arena Gambang kalau tak salah. Jadi bila parking kat Arena Gambang, jadi oleh kerana dia ni dah tak ada motor, dia bawa motor Mat dan peminjam motor Mat yang asal ni pergi naik double rider lah dengan motor rakan lain. Jadi tu yang Pak Is kena. Jadi Mat ingatkan kawan dia yang pinjam tu yang kena tahan naik motor Mat ni. Jadi kalau kawan dia kena, memang basah kepala nak settle. Kalau kena sita tu, kena saman tu, memang basah kan. Mat dah kata dah, kalau pakai tanggungjawab, tak kira apa yang terjadi, kau tanggungjawab. Jadi kena dekat Pak Is. Jadi Mat betul-betul hari tu macam agak terkejut dan memang agak, memang agak orang kata bertuah jugalah. Sebab Pak I yang bawa, kalau orang lain yang bawa mungkin tak dapat lah kot, mungkin gitulah. Jadi alhamdulillah yang tu Mak bercerita untuk Pak I. Mak terima kasih banyak-banyak sebab dengan amanah yang Mak bagi, kau betul-betul jalankan amanah tu. Terima kasih banyak-banyak. Orang lain Mak rasa memang berusung Pak Abu lah. Memang berusung Pak Abu. Tu lah boleh cakap. Okey, apa yang diberitahu oleh Pak Is kepada Mat, polis cakap sekurang-kurangnya 5 saman motor ni kena. 5 saman motor ni kena. Jadi antara saman-saman yang motor ni patut kena, yang pertama nombor plate belakang Mak dah standard kan. Mak dah pakai papan standard kedai balik. Okey, nombor plate belakang yang panjang, yang kecil lah. Taklah kecil sangat, tapi tak ikut spesifikasi lah kot. Okey, so dia cabut buang kat situ. Okey, itu satu. Nombor 2, tak payah sembang lah, yang ni nampak. Nombor 2, exhaust nombor 2. So, nombor 3, side mirror. Nombor 3 side mirror, Mat pun tak faham. Kadang-kadang ada sahabat Mat cakap, bila ride dia pakai side mirror macam ni, untuk skuter elok je. Tapi bila untuk motor ni, serba-serbi tak kena. Jadi tak apalah, dia kata side mirror ni yang bukan ori, dia nak yang kita pacak doa punya kan. Okey, tak apalah. Macam ni, nombor 3. Nombor 4, apa dia sembang nombor 4? Nombor 4 rotek tadi. Ya, tu paling besar sekali, kesalahan paling besar sekali. Tu nombor 4. Memang dah siapa suruh nak bawa. kalau kena memang teruk lah. Okey, tu nombor 4 rotek. Nombor 5 misteri. Pak Is pun tak ingat. Dia kata mungkin kabel rantai. Tapi Mak pakai kabel rantai. Cuba kabel rantai Mak tu tak penuh, separuh je. Mak ada modi sikit-sikit. Nyamuk kot. Duduk kat luar kan.
Dia mak ada modif sikit-sikit di separuh. Depan tutup, belakang terbuka. Sebab nak belanja poket emas dengan rantai emas tu, beli mahal-mahal, tutup buat apa, baik pakai standard hitam gitu je kan. Jadi mungkin tu lah number plate, exhaust, lepas tu side mirror, road tab dan kabel rantai. Mak rasa yang tu lah. Jadi untuk saman-saman tu nilai dia mak tak pasti, mungkin agak banyak. Kalau 5 keping tu mungkin dapat 1000. So baru-baru ni mak tak pasti, dalam 2-3-4 hari ataupun dah seminggu berlangsung, ada pembayaran saman besar-besaran, diskaun. So kalau saman 300 tu 80%, jadi RM30 kot tak salahnya kena bayar. Jadi memang berpusu-pusu lah orang pergi ke JPJ untuk settle sampai sistem down. Jadi tahniahlah kepada yang pergi membayar tu. Korang dah jalankan tanggungjawab korang sebagai orang yang bersalah pergi bayar saman. Jadi kita boleh cakap macam ni lah, kita nak main motor macam mana, sama-sama beringat je lah. Sama-sama beringat, kalau kena tanggung. Tapi yang perit sekali kalau kena cerita yang perit lah. Itu dia nak cakap. Tapi Alhamdulillah apa yang terjadi pada malam tu membuatkan mak rasa mak bagi pinjam pada orang yang betul. Apa-apa pun terima kasih kepada Pak Is. Terima kasih kepada Pak Is kerana jaga motor ni dengan amanah yang mak bagi. Kau pulangkan balik dengan keadaan yang terbaik. Alhamdulillah. Ada satu benda kelakar. Lepas settle semua benda ni, Pak Is bawa balik motor lah. Tapi dia tunda lah motor daripada dalam balai tu, dia tolak sampai keluar balai. Dia start kat luar terus jalan. Sebab motor ni bising kan, jadi takkan nak start dalam balai kan. Okey, so keluar jalan jauh sikit, start. Okey, terus jalan. Tapi dalam keadaan dia bawa motor mak tu, dia bawa motor mak dalam keadaan yang lampu depan tak ada. Jadi Pak Is dia suspek lampu tu terbakar. Sebab polis tu rembat motor tu konon lampu terbakar. Jadi mak agak pelik, lampu mak ni bukan lampu halogen. Bukan lampu halogen, lampu mak ni lampu LED. Macam mana terbakar? So tak apalah dia kata terbakar kan, tak apalah dia kata sampai kat Kuantan mak pun ada bagi tahu Pak Is, kau balik je lah ke rumah terus, bawa lah balik motor tu dulu, rehat-rehat. Dia pun penat gila pukul 3 pagi kan. Asal je nak pergi makan nasi lemak hijau, jadi dah jadi tukar makan nasi lemak balai pula. Betul, memang dia orang makan nasi lemak hijau tu dekat balai. Ada polis yang tolong belikan sebab dia orang semua lapar kan. Duduk situ ditahan dalam satu tempoh masa yang lama kan, sebelum settle kan. Ada yang kena saman lah apa semua kan. Jadi dia orang makan nasi lemak balai sebenarnya bukan nasi lemak hijau. Nasi lemak biru lah kot kat balai kan. Jadi sama cerita tadi, Pak Is balik dalam keadaan motor ni tak ada lampu. Rupa-rupanya Pak Is dia tak tahu motor ni dia ada switch on off lampu tu. Jadi masa polis tu parking, dia tutup switch lampu tu. Jadi sampai kat Kuantan, Pak Is bersungguh-sungguh lah bawa pergi motor mak ke bengkel Zaki untuk tukar mentor. Jadi mak sebenarnya tak kisah pun kalau mentor terbakar, mak boleh tukar, tak ada hal pun. Jadi mak pun pergilah ambil motor mak dekat bengkel Zaki. Jadi sampai ke bengkel Zaki, mak ambil, mak start motor, mak buka lah switch lampu yang off tu kan, mak buka elok dia cerah. Jadi rupanya cerita pada malam tu Pak Is tak tahu kat mana switch nak on lampu ni. Jadi agak kelakar lah bagi mak sepanjang jalan daripada Srijaya nak balik ke Kuantan tu gelap kan. Tumpang lampu member atau tumpang lampu orang yalah yang lalu gitu yalah kot, follow belakang orang gitu lah kot. Jadi memang agak seksa lah bawa balik motor tu. Tapi Alhamdulillah lah bawa balik motor dengan selamat lah, Alhamdulillah. Okey, mak rasa sampai sini saja dulu video react mak pasal motor Suku mak yang paling wanted pada malam tu. Jadi mak rasa korang yang mana belum tengok video lagi, korang pergi kat channel gua, tengok cerita pasal motor mak ni. Rasa cerita tu cerita yang terbaru kot, korang tagiah sendiri, mak tak ingat apa tajuk dia. Tapi tak salah mak dia punya caption 5 saman tambah sita. Motor paling wanted yang ni. Jadi korang layan video tu part 1 part 2 supaya korang lebih faham apa yang mak cerita tadi. Jadi terima kasih pada korang yang menonton. InsyaAllah lepas ni ada cerita pasal motor TZM pula. dengan nombor plate standard semua tu kan, apa cerita kan. Jadi mak
akan buat video pasal Moto 3 Mat pula nanti. Jadi terima kasih kepada korang yang layan video ni. Jadi Mat harap kalau ada apa-apa yang korang nak komen, korang boleh komen kat bawah. Jadi terima kasih pada yang support Mat. Jadi alhamdulillah selesailah video Mat react pasal kejadian pada malam tu, pada sudut pandangan Mat pula. Macam mana Mat betul resah menanti motor ni, tapi alhamdulillah motor balik dalam keadaan selamat, alhamdulillah. Jadi insyaAllah sampai sini saja. Sekali lagi, Assalamualaikum.